anak sungai dan sungai adalah tinggi dan pernah terjadi kebocoran licin hingga mencemarkan sungai yang menjadi sumber air utama kepada pesawah padi dan pekebun sayur di sekitar Payung Rumput, Bukit Rambai sehingga ke Sungai Lereh. Penduduk setempat juga sering menghadapi gangguan bau yang tidak menyenangkan. Sepatutnya tapak perusahaan ini berada sejauh 1 kilometer dari kawasan penempatan penduduk. Namun realitinya ia berada sekitar 600 hingga 800 meter saja dari kawasan penempatan penduduk terdekat. Seperti yang dilaporkan, walaupun kerajaan mempunyai perancangan untuk membangunkan insinerator pada tahun 2026, tetapi dengan jumlah sampah yang tinggi dan tapak perusahaan ini hanya mampu menampung sehingga 2024 saja, maka saya menyeru agar KPKT dapat mengambil tindakan pantas untuk menyelesaikan masalah kritikal yang berlaku di Sungai Udang. Tuan Yang di-Pertua, Pantai Puteri pernah termasuk 5 lokasi utama yang dikunjungi oleh pelancong domestik. Namun statistik terbaru menunjukkan bahawa bermula dari tahun 2018, Pantai Puteri telah terkeluar dari senarai ini. Dari aduan masyarakat yang kami terima, bilangan pengunjung sejak kebelakangan ini berkurangan disebabkan beberapa faktor, antaranya penerbangan pokok pelindung setelah berlakunya insiden pokok tumbang yang mengorbankan nyawa dan mengancam keselamatan pengunjung. Kedua, hakisan pantai yang membimbangkan yang juga turut menyumbang kepada tumbangnya pokok-pokok yang ditanam di sepanjang Pantai Puteri. Fasiliti yang ada tidak mampu menampung bilangan pengunjung yang ada. Saya berharap Kementerian Pelancongan dan KPKT dapat memperuntukkan dana serta membantu membaik pulih, menambah fasiliti dan menaikkan taraf kemudahan untuk peniaga-peniaga kecil supaya mereka lebih produktif menjana pendapatan serta keselesaan pengunjung agar Pantai Puteri akan kembali menjadi tempat tumpuan pelancong domestik. Tuan Yang di-Pertua, keselamatan dan keamanan rakyat dan harta benda mereka tidak boleh dipertaruhkan. Pembangunan pesat taman-taman perumahan yang berlaku di Tangga Batu, terutamanya di Dun Payung Rumput, telah melonjakkan bilangan penduduk dan isi rumah dengan begitu ketara sejak kebelakangan ini. Dengan 29,000 buah rumah kediaman dan 90,000 populasi, keperluan kepada pembinaan balai polis baru amat mendesak sekali. Buat masa ini, Dun Payung Rumput hanya mempunyai sebuah balai polis di Tanjung Minyak yang tidak mampu menampung dengan jumlah penduduk yang ramai. Ini tidak sesuai dengan pekeliling garis panduan kemudahan masyarakat yang dikeluarkan oleh KPKT pada tahun 2014, iaitu kategori C untuk kawasan separa bandar memerlukan 1 balai polis untuk setiap 30,000 penduduk. Ini memberikan kesan dalam gerak kerja keselamatan sosial dan time respon oleh pihak PDRM. Saya minta kementerian yang berkaitan untuk mengambil tindakan secepat bagi memastikan rakyat hidup dalam suasana aman dan selamat. Tuan Yang di-Pertua, penanaman padi juga merupakan antara kegiatan pertanian yang tidak kurang pentingnya di Tangga Batu, terutamanya di sekitar Kampung Pinang, Bukit Rambai, Payu Lubuh, Kelebang dengan jumlah 717 hektar. Keluhan utama pesawah padi, kekurangan bekalan air. Seringkali kegiatan persawahan terganggu dan hasil berkurangan disebabkan faktor ini. Di bawah smart farming yang mensasarkan menanam padi sebanyak 5 kali dalam 2 tahun tidak dapat dilaksanakan dan ditambah lagi tiada subsidi diberikan kepada pusingan ketiga penanam padi. Walaupun Melaka bukan jelapang padi negara, namun memohon agar segala keperluan pesawah di Melaka dan Tangga Batu khususnya diberi perhatian kerana Melaka juga menyumbang kepada keperluan beras negara dalam memastikan keterjaminan makanan ataupun food security dengan izin dapat dicapai. Lebih-lebih lagi apabila pengeluaran beras tempatan belum dapat menampung keperluan domestik negara. Tuan Yang di-Pertua, sikit saja lagi. Kami menghargai hasrat kerajaan untuk mengindahkan dan menaik taraf gerai-gerai di Bandaraya Kuala Lumpur. Namun nasib peniaga-peniaga yang berniaga makanan di pinggir-pinggir jalan di luar bandar juga perlu diberikan perhatian. Rata-rata mereka ini adalah dari golongan B40 dan mungkin juga ramai di kalangan mereka menjadi miskin situasi disebabkan kesan COVID yang lalu yang melanda negara dan juga kenaikan kos barang yang tinggi. Hari ini, walaupun kerajaan memperuntukkan sebanyak 60,000 tan sebulan minyak bersubsidi untuk kegunaan rakyat, apakah jumlah ini mencukupi dengan berlakunya pertambahan penduduk dan keperluan kepada vegetable fat dengan izin semakin meningkat? Sesuai dengan konsep berikan pancing dan bukannya ikan, Tangga Batu mencadangkan agar kerajaan memberikan subsidi bersasar minyak masak khusus kepada peniaga-peniaga kecil di pinggir jalan di luar subsidi untuk kegunaan rumah tangga agar mereka dapat menjalankan perniagaan kecil-kecilan ini dengan lancar bagi meneruskan kesinambungan hidup. Dengan ini, Tangga Batu menyokong bajet 2023 dengan beberapa cadangan seperti yang telah dinyatakan. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Kalabakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera kepada Puan Yang di-Pertua serta sidang Dewan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Yang di-Pertua di atas ruang dan peluang untuk membahaskan Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun selaku Menteri Kewangan. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan menyentuh beberapa aspek, yaitu isu pertama, cadangan pewujudan dan pengisytiharan Zon Ekonomi Bebas Sabah di Taman Perindustrian Kota Kinabalu atau KKIP, Taman Perindustrian POIC Lahad Datuk atau POIC, dan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang SOGIP. Momentum pembangunan ekonomi Sabah semakin positif dengan nilai pelaburan pada tahun 2021 mencatatkan RM4.9 bilion. Berdasarkan laporan prestasi pelaburan Malaysia 2021, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. Tambahan pula pada tahun 2022, pelaburan yang dijana menerusi Taman Perindustrian Kota Kinabalu adalah sebanyak 1.68 bilion dan telah berjaya mewujudkan sebanyak 7,963 peluang pekerjaan. Manakala Taman Perindustrian POIC Lahad Datuk telah berjaya menarik pelaburan kira-kira 3.5 bilion dan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang atau SOGIP menerima pelaburan berjumlah 19.8 bilion. Soalan saya, apakah perancangan pihak kerajaan untuk merancangkan lagi sektor ekonomi di taman-taman perindustrian tersebut kerana ianya terbukti memberikan impak yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negeri Sabah serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Melihat kepada perkembangan positif ini, saya mencadangkan agar kerajaan memberikan perhatian kepada pewujudan dan pengisytiharan zon ekonomi bebas di 3 tempat tersebut, Taman Perindustrian Kota Kinabalu, Taman Perindustrian POIC Lahad Datuk dan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang. Perkara ini penting kerana sekiranya ia berjaya dilaksanakan, Taman Perindustrian Kota Kinabalu akan menjadi zon perindustrian penting di rantau ini. Pelabuhan POIC Lahad Datuk pula mampu menjadi salah satu hub transshipment yang utama bagi sektor perkapalan di rantau ini, dan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang juga mempunyai potensi yang cerah untuk menjadi sebagai pusat aktiviti hiliran minyak dan gas dan petrokimia di rantau Asia Pasifik. Para pelabur dapat mengambil peluang kemudahan atau insentif bebas cukai kepada pelabur-pelabur asing yang ingin melabur di negeri Sabah. Seterusnya, menjana pertumbuhan sosioekonomi tempatan termasuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Oleh itu, kita mengharapkan agar kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan ini dengan mengisytiharkan zon ekonomi bebas Sabah di taman-taman perindustrian yang telah saya nyatakan. Isu kedua berkenaan peruntukan persekutuan yang tidak habis dibelanjakan dalam tahun kewangan agar dapat disimpan di dalam tabung amanah negeri. Menyambut baik cadangan Menteri Kewangan Sabah berkenaan peruntukan persekutuan bagi tujuan pembangunan negeri Sabah yang tidak habis digunakan dapat disimpan di dalam satu tabung. Kita namakan dia sebagai tabung amanah negeri Sabah. Peruntukan yang tidak habis digunakan ini adalah disebabkan oleh sistem birokrasi di dalam agihan peruntukan ini, sehinggakan apabila ingin digunakan masanya sudah habis dan lambat disalurkan kepada kerajaan negeri, sehingga projek-projek yang ingin dilaksanakan yang penting untuk rakyat tidak dapat dilaksanakan segera. Di soalan saya kepada pihak kerajaan, adakah pihak kerajaan persekutuan mempunyai halangan, terutamanya daripada aspek perundangan, sekiranya peruntukan yang tidak habis dibelanjakan ini disimpan di dalam satu tabung amanah negeri kelak. Berbeza dengan amalan sebelumnya
di mana peruntukan itu akan dikembalikan semula kepada Persekutuan. Kita menggesa agar pindaan dibuat sekiranya melibatkan aspek perundangan, agar peruntukan ini dapat disimpan di dalam tabung amanah negeri bagi membolehkan projek-projek berkepentingan dapat kita selesaikan, dapat kita buat dengan kadar yang segera. Isu ketiga adalah berkenaan tiket penerbangan ke Sabah yang agak mahal. Puan Yang di-Pertua, saya tinggal di daerah Tawau. Harga tiket ke Tawau pada kebiasaannya berharga sekitar 300 hingga 400. Namun, ia akan melonjak tinggi berbanding kadar biasa apabila tiba musim perayaan, apabila tiba musim cuti dan cuti umum persekolahan. Untuk dapat tiket murah, para pengguna terutamanya pelajar yang terbeban ini terpaksa membeli dengan harga yang amat mahal, dan kadar ini sangat membebankan, terutamanya bagi mereka yang baru bekerja serta para pelajar. Soalan saya kepada pihak kerajaan, adakah kesukaran yang dialami di pihak kerajaan untuk mengawal kenaikan harga tiket penerbangan ini yang sudah jelas amat membebankan? Kedua, apakah tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan ini seolah-olah gagal mengekang kenaikan yang keterlaluan? Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat menetapkan harga shilling bagi perjalanan domestik, terutamanya kawasan di wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Kedua, mempertingkatkan kapasiti penerbangan domestik, terutamanya ketika musim cuti perayaan, cuti umum dan cuti sekolah. Dan ketiga, menambahkan jumlah pengendali syarikat penerbangan tambang murah bagi mewujudkan persaingan yang kompetitif, seterusnya memberikan pengguna lebih pilihan dan harga yang lebih murah. Puan Yang di-Pertua, isu keempat yang saya ingin bawa adalah memperkasakan tahap keselamatan sempadan. Tahap keselamatan sempadan darat dan laut daripada daerah Tawau dan Kalabakan berada dalam keadaan yang kurang memuaskan, disebabkan oleh kekurangan pos-pos kawalan serta aset-aset yang sedia ada agak usang, seperti teknologi pertahanan kita dan juga bot laju bagi tujuan rondaan. Pada ketika ini, hanya terdapat 3 pos kawalan darat di Parlimen Kalabakan, di Sungai Melayu, Wallace Bay dan Burst Point. Sedangkan di sebelah sempadan sudah ada 9 pos kawalan, termasuk sebuah pos pemantau. Perkara ini penting, Puan Yang di-Pertua, kerana bentuk muka bumi dan geografi fizikal Parlimen Kalabakan, ada laut, ada darat, menjadikannya terdedah kepada masalah jenayah rentas sempadan, penyeludupan, pemerdagangan manusia, pengedaran dadah dan aktiviti terorisme. Kawalan sempadan yang kurang memuaskan ini sudah pasti akan memberi kesan kepada hasrat kerajaan untuk membangunkan Kalabakan sebagai sebuah bandar sempadan. Soalan saya kepada kerajaan, adakah faktor mengakibatkan kawalan sempadan ini kurang memuaskan dan mengakibatkan ia dijadikan laluan aktiviti penyeludupan? Dan sejauh manakah masalah ini akan merencatkan usaha ke arah pembentukan bandar sempadan yang selamat seperti mana perancangan yang telah diutarakan oleh pihak kerajaan? Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan memperketatkan kawalan sempadan dengan memperbanyakkan lagi pusat kawalan di sepanjang sempadan Malaysia dan Indonesia. Dan kedua, menambahkan bilangan anggota yang bertugas di sempadan. Dan terakhirnya, memperkasakan pos kawalan sempadan ini dengan aset-aset terkini seperti bot laju, teknologi AI, termasuk drone, sistem radar, alat thermal imager, alat pengimbas elektro-optikal dan peralatan night vision.
Isu kelima, Puan Yang di-Pertua, Sila Gulong. Masa sudah tamat. last point. Peruntukan 1 bilion yang telah diumumkan ya oleh Yang Berhormat Tan Bun, kita mengharapkan dan menyambut baik peruntukan ini untuk membangunkan ya bandar sempadan di Kalabakan, dan tumpuan harus diberikan kepada usaha untuk mewujudkan dengan kadar segera kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan serta jalan raya yang menghubungkan Serudung dan juga Kalabakan untuk memastikan tempat dan kawasan di sana berada dalam keadaan makmur. Jadi soalan saya, apakah ya ini bukan lip service tetapi berjaya dilaksanakan pada tahun ini ataupun tahun berikutnya supaya kita dapat menikmati kesan dan hasil ya daripada pembinaan bandar baru kelak. Puan Yang di-Pertua, isu terakhir saya ingin bawa isu kawasan. Masa sudah tamat. Masa sudah tamat? Ya. Okey, saya ingin menggulung. Gulung Ketua. Memang banyak isu saya bawa Gulung ni, tetapi tak apalah. Air kata, ucapan ya, terima Kalabahan kasih saja. menyokong bajet 2023. Terima Ya, kasih. terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Mersing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Mersing untuk turut serta membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 Peringkat Dasar pada hari ini. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyentuh beberapa perkara asas dari perspektif nasional dan beberapa isu kawasan di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum itu, saya sekali lagi mengambil peluang untuk mengucapkan takziah kepada semua mangsa banjir di Parlimen Mersing dan ucapan terima kasih kepada semua petugas yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Semoga semua tabah dalam menghadapi dugaan ini. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan tinjauan Moody Analytics, prestasi ekonomi negara pada tahun ini diramal berada pada kadar sederhana, iaitu KDNK 4 hingga 5%. Malaysia dijangka tidak akan mengalami kemelesetan ekonomi, namun turut menerima kesan sampingan daripada ketidaktentuan iklim ekonomi global. Prestasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya sektor ekonomi yang kembali pulih kesan peredaran ke endemik, impak inflasi serta hubungan perdagangan antarabangsa. Indikator ini juga perlu selari dengan kecakapan tadbir urus kerajaan dan kerangka wawasan yang jelas. Terdahulu, Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pagoh sebagai Perdana Menteri ke-8 telah melaksanakan perancangan ekonomi yang inklusif semasa negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pakej-pakej rancangan ekonomi yang dilaksanakan memberi kesan positif terhadap pemulihan negara dan masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, pakar ekonomi menjangkakan kadar inflasi negara akan melangkaui 3% bagi suku pertama dan kedua tahun 2023. Rakyat juga semakin terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Ditambah pula dengan tindakan Bank Negara yang meningkatkan kadar dasar semalam OPR bermula pertengahan tahun lepas sebanyak 3 kali dan yang terbaru mencecah 2.75%. Ahli ekonomi menjangkakan OPR akan terus naik sehingga mencecah 3.0% tahun ini. Keadaan ini memberi impak kepada rakyat, khasnya golongan M40 dan B40 yang membiayai ansyuran pinjaman perumahan. Kebanyakan mereka menzahirkan rasa tidak puas hati dengan dasar yang dikenakan oleh Bank Negara. Terdapat cadangan supaya pihak kerajaan melaksanakan semula pemotongan cukai ke atas bunga atau faedah yang dibayar untuk pinjaman perumahan. Tuan Yang di-Pertua, sebagaimana kita semua sedia maklum, ahli-ahli Parlimen Kerajaan akan menerima peruntukan untuk kawasan masing-masing. Walaupun peruntukan tersebut dikurangkan, namun peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang tidak langsung disebut dalam pembentangan belanjawan. Kerajaan seharusnya menzahirkan semangat federalisme yang mana sebarang peruntukan mesti diagih secara adil kepada semua pihak tanpa mengambil kira ijtihad politik. Sudah tiba masanya amalan diskriminasi, pilih kasih dan balas dendam perlu dihentikan demi menghormati democratic accountability, demi membudayakan peranan semak dan imbang yang berdungkung penuh demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tidak adil kepada wakil rakyat pembangkang tidak menerima apa-apa peruntukan pembangunan Constituency Development Fund CDF untuk kawasan masing-masing. Semua ahli yang berhormat sedia maklum, CDF amat diperlukan oleh semua wakil rakyat
sebagai peruntukan untuk menyelesaikan keperluan pembangunan dan kebajikan di kawasan masing-masing. Lebih menyedihkan, Tuan Dan Ketua, Mersing sekali lagi dilanda bencana banjir pada minggu lepas dan sehingga kini masih ada 6 PPS yang dibuka melibatkan 1,168 mangsa dari 347 keluarga. Sudah pastilah peruntukan amat diperlukan untuk membantu mangsa banjir di PPS dan pasca banjir nanti. Saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Gudang kerana membawa isu ini pada Khamis lepas. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan kepada kerajaan supaya peruntukan adil dan merata kepada ahli parlimen diwujudkan sebagai satu akta. Apabila ia digubal sebagai undang-undang, sesiapa pun yang memerintah akan patuh dan melaksanakannya. Saya menggesa supaya peruntukan ini tidak wajar diberi berdasarkan ihsan dan ditentukan oleh kuasa Perdana Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan infrastruktur jalan raya yang perlu dinaik taraf di Johor. Saya menyambut baik cadangan untuk menaik taraf lebuh raya Utara Selatan yang menghubungkan laluan Yong Peng Utara ke Senai Utara, melibatkan penambahan daripada 4 lorong kepada 6 lorong. Saya ingin memohon pihak kerajaan supaya dapat mempertimbangkan segera fasa seterusnya untuk menaik taraf plus dari Yong Peng Utara ke Air Keroh Melaka. Ini sangat diperlukan bagi mengurangkan kesesakan khasnya apabila fasa 1 telah selesai nanti. Saya menyambut baik peruntukan 2.7 bilion ringgit bagi menyelenggara dan menaik taraf jalan-jalan persekutuan serta kesediaan kerajaan untuk berbelanja 1.5 bilion ringgit bagi menaik taraf baik pulih dan membina jalan raya baharu di kawasan desa. Selain itu, saya juga bersetuju sebanyak RM100,000 disediakan kerajaan untuk setiap daerah sebagai dana baik pulih menampai jalan-jalan rosak dan berlubang. Saya ingin mengemukakan beberapa persoalan yang perlu diberi perhatian dan keutamaan oleh kerajaan. Antaranya, pertama, sejauh manakah peruntukan yang diberikan mencukupi dan berapa lama tempoh untuk menyiapkan projek-projek tersebut? Kedua, apakah pembinaan jalan raya dan kerja penyelenggaraan ini akan melibatkan pengambil alihan tanah penduduk setempat dan sekiranya ada, berapakah jumlah pampasan yang diberikan kepada mereka? Dan yang ketiga, adakah cadangan menaik taraf ini turut melibatkan jalan-jalan persekutuan dan desa di seluruh daerah Mersing? Sehubungan dengan itu, sekali lagi saya mohon kepada pihak kerajaan agar dapat mempertimbangkan keperluan projek pembinaan bypass atau laluan kedua di daerah Mersing yang telah saya bangkitkan semasa perbahasan titah deraja minggu lalu. Tuan Yang Di-Pertua, NATMA merupakan sebuah agensi yang bertanggungjawab dalam mengurus bencana. Peruntukan kepada NATMA sebanyak RM150 juta yang diumumkan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan saya sifatkan sebagai usaha mempertingkat kecekapan mengurus bencana dan memperkemas tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana luar jangka. Saya berharap kerajaan dapat menyegerakan pembinaan Dewan Pusat Pemindahan Kekal PPK di lokasi yang kerap dilanda bencana. Apabila berlakunya banjir, banyak kelas dan dewan di sekolah dijadikan pusat pemindahan sementara PPS untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir. Saya memohon kepada pihak NATMA untuk membina pusat pemindahan kekal di Parlimen Mersing. Sekurang-kurangnya 2 PPK dengan dilengkapi kemudahan asas yang tetap seperti surau dan tandas yang sempurna perlu dibina di 2 zon, iaitu satu di zon Mersing dan satu di zon Endau. Kerajaan pusat juga boleh menyemak dan mengadakan libat urus dengan kerajaan negeri bagi menentukan lokasi dan tapak yang sesuai untuk membina Dewan PPK di Mersing. Tuan Yang Di-Pertua, dalam perbahasan hari Khamis lalu, Yang Berhormat Putrajaya ada menyentuh tentang Eagle High Plantation berkaitan pembelian saham Eagle High Plantation oleh Felda. Di sini saya ingin kemukakan pertanyaan berkaitan transaksi tersebut. Pertama, berapakah baki hutang untuk pembelian saham EHP yang masih belum dibayar Felda kepada GOFCO dengan perincian prinsipal dan faedah? Kedua, berapakah hutang GOFCO yang telah dibayar oleh Felda dengan perincian prinsipal dan faedah? Ketiga, apakah kesan bayaran hutang ini kepada kewangan Felda? Yang keempat, apakah manfaat yang diraih oleh Felda setakat ini hasil daripada pembelian saham EHP? Yang kelima, apakah langkah Felda untuk menyelesaikan legasi yang amat membebankan ini? Keenam, sekiranya Felda gagal dalam timbang tara, apakah kesan pelaburan ini kepada kebajikan para peneroka? Ketujuh, apakah telah ada tindakan diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab dalam urus niaga ini? Dan yang terakhir,
kenapakah sahabat-sahabat kita dalam kerajaan senyap sahaja skandal besar melibatkan pembelian saham EHP ini? Tuan Yang Bertua, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyuarakan aduan masalah masyarakat Mersing untuk dipertimbang dalam Belanjawan 2023 ini. Yang pertama, masyarakat di gugusan Fedah Tengaruh sering berhadapan dengan masalah bekalan elektrik terputus, blackout dan masalah ketiadaan air. Keluhan dan aduan telah dikemukakan kepada pihak yang bertanggungjawab, namun masih tiada tindakan tuntas untuk penyelesaian terhadap isu ini. Yang kedua, penutupan Pusat Perkhidmatan Tabung Haji Mersing menyukarkan urusan jemaah haji dan pendeposit serta penama atau waris memandangkan cawangan tabung haji terdekat adalah di daerah Kota Tinggi atau Keluang. Malah jiran saya Rompin juga ditutup dan hanya tinggal di Muazzam. Pembukaan cawangan bergerak pula telah berkurangan kepada 1 hingga 3 hari sahaja dalam seminggu. Diharapkan pihak tabung haji dapat menilai semula penutupan Pusat Perkhidmatan Tabung Haji Mersing. Ketiga, sekali lagi saya ingin mencadangkan supaya diberikan allowance sara hidup petani sebagaimana diberikan kepada nelayan. Allowance sara hidup ini dapat meringankan beban petani dalam menghadapi tekanan ekonomi disebabkan kenaikan kos sara hidup serta membantu petani semasa berlaku bencana. Sebagai contoh Tuan Yang Bertua, di Mersing, petani kecil sudah terjejas hasil mereka selama 5 bulan semenjak monsun timur laut bermula Oktober tahun lalu. Keempat, Yang Berhormat Tan Bun ada menyatakan kerajaan akan menambah bilangan ranger bagi mengawal kawasan hutan kepada 1,500 orang. Tindakan ini sangat bagus kerana bukan sahaja bertujuan memelihara hidupan liar, malah untuk memastikan kurangnya interaksi atau pencerobohan hidupan liar terutamanya kawanan gajah di ladang-ladang sawit dan kebun-kebun petani. Mersing sama isunya seperti Keluang, Yang Berhormat Speaker, di mana pada malam hari kita ada night safari. Tuan Yang Bertua, sebelum saya mengundur diri, saya ingin memohon pihak kerajaan untuk mempertimbangkan pemberian bantuan secara one-off kepada sahabat-sahabat saya Kekatangan Jasa Jabatan Hal Walhas yang telah ditamatkan kontrak perkhidmatan pada Oktober 2018. Semoga dengan pemberian bantuan ini dapat sikit sebanyak membantu mereka. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertua. Saya jemput Yang Berhormat Miri. Terima kasih Puan Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun selaku Menteri Kewangan kerana membentangkan satu belanjawan yang amat progresif dan komprehensif pada 24 Februari yang lalu. Dalam belanjawan tersebut, saya amat tertarik tentang intipati utama belanjawan 2023 yang mana ianya menunjukkan tekad kerajaan perpaduan pada hari ini untuk memacu ekonomi negara yang terangkum dan mampan serta menegakkan keadilan sosial. Tuan Yang Di-Pertua, kita semua sedia maklum dengan keadaan ekonomi dan kewangan negara yang sedang berada dalam keadaan yang amat mencabar. Oleh itu, langkah yang drastik dan serius perlu diambil untuk membantu negara kita keluar daripada keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Melalui belanjawan ini, kita boleh nampak usaha dan komitmen kerajaan untuk menyelesaikan masalah yang membelenggu negara kita selama ini dan membawa kehidupan yang lebih baik kepada keseluruhan rakyat di negara kita. Di sini saya ingin menawarkan satu cadangan kepada kerajaan persekutuan untuk memajukan ekonomi negara kita dan pada masa yang sama dapat menegakkan keadilan sosial. Cadangan yang saya masukkan adalah dengan menggerakkan jentera dan sumber kerajaan persekutuan untuk mencetuskan pembangunan ekonomi yang drastik di Sarawak. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengambil baik dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun kerana telah meningkatkan perbelanjaan membangun di Sarawak sebanyak 1 bilion ringgit dalam belanjawan ini. Namun, pada masa yang sama, saya juga ingin menyeru kepada kerajaan persekutuan untuk memberi lebih banyak tumpuan kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Pastinya tumpuan ini akan memberi kebaikan dan keuntungan bukan sahaja kepada Sarawak, malah negara kita Malaysia. Seperti lirik lagu Negeri Sarawak, Sarawak dalam Malaysia, yang mana saya pasti jika Sarawak berjaya, Malaysia juga akan berjaya. Tuan Yang Di-Pertua, Sarawak mempunyai potensi yang begitu besar untuk menjadi satu hub ekonomi yang penting di rantau Asia Tenggara. Kawasan Sarawak sahaja hampir 2/3 seluruh kawasan Semenanjung.
Kawasan ini bukan sekadar kawasan saiz tanah, namun kawasan Sarawak ini dirahmati oleh Tuhan dengan berbagai sumber semula jadi, kedudukan geografinya strategik dan turut kaya dengan pelbagai budaya dan adat. Oleh itu, sekiranya kerajaan dapat teruskan malah tingkatkan lagi usaha seperti yang dicerminkan dalam belanjawan ini dengan menambahkan perbelanjaan membangun di Sarawak, saya percaya kita juga mampu melakukan satu keajaiban dalam membangunkan ekonomi negara. Ini kerana setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan dalam pembangunan Sarawak akan mendatangkan spillover effect dengan izin, di mana ia bukan sahaja menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat tempatan, ia juga akan mencetuskan lebih banyak peluang pekerjaan, peluang ekonomi dan menciptakan nilai yang lebih tinggi untuk ekonomi kawasan tersebut. Seterusnya, kita juga mampu berkongsi hasil tersebut dan membantu negara kita untuk menyelesaikan masalah tertentu. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk melontarkan persoalan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sama ada dapat mewujudkan satu mekanisme bagi mengkaji, mengenal pasti dan seterusnya membaiki dan menaik taraf ke semua jalan perhubungan desa di luar bandar Sarawak demi meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar Sarawak dan juga akan membangunkan ekonomi di bandar. Tuan Yang Dipertua, sebagai contoh di Sarawak, kita mempunyai tanah yang begitu luas sekali berbanding dengan jumlah penduduk yang kita ada. Jika kita mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik, maka kita sememangnya mempunyai keupayaan untuk membangunkan sektor pertanian dan seterusnya menyumbang dalam keterjaminan makanan di negara kita. Kita semua sedia maklum faktor utama harga makanan iaitu ayam, telur, kinzi meningkat disebabkan oleh kenaikan harga makanan haiwan, terutamanya dedak yang mana kandungannya sebahagian besar adalah jagung. Sememangnya kebergantungan kepada makanan haiwan import dapat dikurangkan malah dihentikan dan seterusnya mengurangkan kos pengeluaran makanan sekiranya kita dapat memanfaatkan tanah yang luas di Sarawak dalam bidang pertanian. Oleh itu saya ingin bertanya kepada Kementerian Pertanian sama ada boleh adakan satu usaha sama dengan Kerajaan Sarawak untuk mencari satu mekanisme bagi menggalakkan petani kita menanam tanaman makanan haiwan seperti jagung di Sarawak dengan skala yang besar dan tidak perlu menunggu selama 10 tahun hanya untuk mencapai pengurangan kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% seperti yang dicadangkan oleh Kementerian Pertanian di bawah inisiatif penanaman jagung bijian dalam negara kita. Ini ialah satu faktor utama kepada kenaikan harga ayam, telur dan ginzi. Oleh itu saya minta kepada kerajaan untuk take it seriously dengan izin dan mengambil tindakan yang sewajarnya secepat mungkin. Setelah mendapat kemudahan infrastruktur yang lengkap, saya yakin Yang Berhormat Miri Pucuk Borneo minta sikit laluan. Yang Berhormat Miri, terima kasih kerana memberi laluan kepada saya dan saya mendengar dengan teliti pembangunan dan juga cadangan untuk merancangkan industri pertanian. Tetapi seperti yang kita sedia maklum Yang Berhormat Miri, peruntukan belanjawan yang diberi kepada Kerajaan Negeri Sarawak berbilion-bilion. Pada tahun ini bakal diberi 5.6 bilion. Tetapi pelaksanaannya sering terlewat. Kadang-kadang duit itu diberi pertengahan tahun. Jadi apabila kerajaan tidak dapat menyempurnakan projek-projek sebelum Disember, peruntukan itu ditarik balik. Saya juga ingin mencadangkan kepada kerajaan persekutuan supaya memberi dana itu kepada trust fund ataupun state trust fund supaya ia tidak dibagi balik sebab walaupun kita dengar projek itu ataupun belanjawan itu berbilion-bilion tetapi ia tidak disempurnakan seluruhnya, jadi dia keep recycle. Jadi saya ingin meminta pandangan Yang Berhormat Miri sama ada kita perlu melaksanakan perkara ini demi untuk merancangkan pembangunan di negeri Sarawak itu. Jadi setujukah Yang Berhormat Miri? Ada 3 minit lagi. ya, saya setuju dengan cadangan Pucuk Borneo untuk lebih melicingkan proses pemberian dana untuk pembangunan Sarawak. Tuan Dipertua, setelah mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap, saya yakin kerajaan mampu membantu untuk menarik lebih banyak pelebur asing di Sarawak. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi bahagian kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari Pin Tun Datuk Abang Haji Openg kerana sudi memperuntukkan 200 juta ringgit bagi menaik taraf saluran SS Delta Batang Baram yang akan memajukan Pelabuhan Miri sebagai pusat pembinaan, perbaikan dan penyelenggaraan kapal dan pusat operasi untuk kargo buka. Oleh demikian, saya ingin melontarkan persoalan kepada kerajaan sama ada dapat memanfaatkan
pelabuhan Miri yang akan dinaik taraf bagi menjadikan Miri sebagai ekonomi hub yang baru di pertengahan wilayah Borneo melalui pelbagai usaha dan inisiatif yang dapat menarik pelabur asing di Miri seperti mewujudkan zon perdagangan bebas di Miri atau memberikan insentif kepada pelabur yang akan membantu meningkatkan ekonomi tempatan di Miri. Saya amat berharap kerajaan Madani ini bukan sahaja akan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 tetapi juga akan memartabatkan semangat Perjanjian Malaysia iaitu menghormati Sarawak dan Sabah sebagai rakan kongsi yang akan diberi layanan yang adil dan saksama, dan ini dapat dimulakan dengan pembangunan yang seimbang di antara semenanjung Malaysia dan negeri-negeri Borneo. Tuan Yang Terpertua, untuk belanjawan ini, saya juga amat menyambut baik usaha kerajaan dalam mensifatkan kemiskinan tegar di negara kita. Saya memetik ayat belanjawan. Iltizam kerajaan hari ini adalah untuk menotahkan kemiskinan tegar. Walaupun ramai di luar sana mungkin mempertikaikan keupayaan, malah membelekeh usaha kerajaan untuk mencapai matlamat ini. Tetapi sebagai permulaan, kita sudah berada di landasan yang betul dan ini telah mendapat pengiktirafan yang positif daripada pakar ekonomi. Kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun dan Kementerian Ekonomi yang ditugaskan untuk melaksanakan inisiatif ini bakal mencipta satu sejarah baru di negara kita sekiranya kita berjaya dalam mengeluarkan rakyat kita daripada garisan kemiskinan tegar. Kalau kita nak bicarakan soal wow factor dalam belanjawan ini, bagi saya iltizam kerajaan untuk menotahkan kemiskinan tegar adalah wow factor yang kita ada. Bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan tegar, ini merupakan satu peluang yang begitu penting untuk dalam kehidupan mereka, untuk mengubah nasib mereka dan juga anak cucu mereka akan datang. Yang Muhammad. Sorry, tak ada masa. Masa tak ada lah. Oleh itu, saya secara ikhlas untuk memohon dan merayu kepada semua ahli yang berhormat dalam dewan ini dan seluruh lapisan kerajaan untuk mengekong usaha ini demi membebaskan rakyat kita daripada terus dibelenggu dalam kemiskinan tegar. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri ucapan perbahasan saya ingin mengatakan bahawa ketika kita bicarakan soal perjuangan untuk kebajikan golongan tertentu, tidak kira dari sudut lokasi, kaum, kelas dan sebagainya, sekiranya kita betul-betul terus serius dalam perjuangan untuk kebajikan mereka, saya rasa tidak ada apa-apa lebih penting daripada membasmi kemiskinan tegar dan mengeluarkan mereka dari bubble kemiskinan tegar. Atas semangat ini, saya mengekong bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun tempoh hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Sepitang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertamanya di depan sidang terhormat di Dewan Yang Mulia ini, saya mulai dengan merakamkan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan diberi untuk sama-sama berbahas mengulas belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tan Bun selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada hari Jumaat lepas. Keduanya sebagai mengimbasi roh atau semangat belanjawan tersebut, saya ingin merujuk teks ucapan pada perenggan ke-12 yang menyebut seperti berikut. Pembentangan hari ini menumpukan kepada 12 ikhtiar utama berlandaskan 3 tekad, iaitu pertama, pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulih keyakinan. Dan ketiga, keadilan sosial yang menyederhana kesenjangan. Menghayati intipati yang tersulam rapi, Sepitang berpendapat belanjawan ini sangat kompak dan inklusif sifatnya, melengkapi hala tuju kemajuan dan pembangunan negara, membawa bersamanya sinergi yang memperkuat usaha pimpinan dalam memenuhi cita-cita, amanah dan aspirasi rakyat. Sepitang tetap teguh mendukung belanjawan ini, merakamkan ucapan tahan dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun selaku Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan kerana menampilkan serangkaian belanjawan yang bersifat pragmatik dan membawa keadilan sosial sebagai tempat rakyat bergantung harap, biarpun di tengah-tengah ketidaktentuan pasang surut ekonomi global serta cabaran-cabaran geopolitik seantero dunia. Kiki dulu dikenal api-api, ramai nelayan datang memukat,
Malaysia Madani disusun rapi, bukti belanjawan membela rakyat. Datuk Ini Pertua, mewakili rakan-rakan ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak, Sepitang menyambut baik penyediaan sejumlah besar peruntukan pembangunan untuk kedua-dua negeri kami di seberang Laut Cina Selatan yang masing-masing sebanyak RM6.5 bilion dan RM5.6 bilion. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi ungkapan terima kasih Sepitang zahirkan kepada pimpinan Kerajaan Perpaduan yang nyata komited membangunkan wilayah kami setara dengan negeri-negeri di Semenanjung sebagaimana terpancar dalam belanjawan 2023 ini. Saya katakan demikian kerana peruntukan RM6.5 bilion kepada Sabah itu menunjukkan 3,1% lebih banyak berbanding jumlah yang diperuntukkan pada belanjawan asal 2023 yang dibentangkan oleh kerajaan sebelum ini. Selain itu, jumlah RM2.5 bilion lagi yang diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak bagi melaksanakan projek kemudahan awam seperti jalan raya, lampu jalan, bekalan elektrik dan air. Sepitang juga mengalu-alukan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mempercepatkan pelaksanaan dan penyiapan projek PEN Borneo Sabah Sarawak Road Link sejauh 1,000 km dengan memperuntukkan sejumlah RM20 bilion. Sesungguhnya Sepitang mendapat tempias dan kesan secara langsung terhadap hal-hal yang disebutkan dalam belanjawan 2023 ini. Pertama, kami merupakan pintu masuk utama negeri Sabah dan permulaan projek PEN Borneo jajaran Sabah. Keduanya, kemudahan asas jalan raya, lampu jalan, bekalan elektrik dan air masih mendambakan perhatian serius berikutan keadaannya begitu jauh ketinggalan berbanding di tempat lain. Pertama, isu yang saya bawa ialah isu bekalan air yang selalu menjadi isu hangat, terutama di kawasan Sepitang, di kawasan Don Sindumen. Justru kita meminta projek bekalan air bersih di kawasan kami dipertingkatkan dengan mengambil kira kemampuan dan keupayaan loji-loji sedia ada. Begitu juga projek air bersih di Beaufort perlu dinaik taraf kerana ia turut menyalurkan bekalan kepada sebahagian penduduk di kawasan Don Lumadan dan Parlimen Sepitang. Jika bekalan air bersih di Beaufort dapat ditingkatkan kapasitinya, maka isu-isu air dialami penduduk beberapa kampung seperti Bangkelalak, Mentulut, Bintuka, Balas Damit, Suasa dan beberapa kawasan persekitaran insya-Allah yang akan dapat diselesaikan. Kedua, isu pendidikan juga memerlukan perhatian di kawasan Sepitang. Banyak sekolah-sekolah menengah dan rendah masih berkeadaan daif dan perlu dinaik taraf. Antaranya Sekolah Menengah Pengiran Umar 1, SMPO, sekolah tertua di daerah Sepitang, Sekolah Menengah Gadung dan juga Sekolah Menengah Western dan beberapa sekolah-sekolah rendah yang lain dan beberapa yang perlu dinaik taraf dan ini perlu perhatian kepada kementerian yang berkenaan. Saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini supaya kerajaan mempertimbangkan untuk mewujudkan sebuah sekolah menengah di Long Pasir. Berikutan jarak kawasan tersebut melebihi 140 km ke sekolah menengah terdekat di Pekan Sepitang. Sewaktu perbahasan minggu lepas, saya hanya sempat membangkitkan mengenai isu jalan raya dan low level crossing di Long Pasir, tetapi sebenarnya isu pembinaan sekolah menengah baru di kawasan itu juga perlu diberi perhatian serius. Long Pasir juga untuk makluman merupakan mutiara Sepitang kerana kedudukan geografinya berpotensi membangun sebagai destinasi pelancongan utama. Dengan cuaca sejuk menurun sehingga kadang-kala serendah 15 darjah Celsius pada waktu malam, Long Pasir merupakan kawasan subur untuk pelbagai tanaman tanah tinggi. Sehubungan dengan itu, Long Pasir yang bermaksud muara Sungai Merah dalam bahasa etnik Lundaya perlu dihubungkan dengan sistem telekomunikasi untuk kemudahan penduduk, petugas kerajaan seperti guru, anggota keselamatan dan kaki tangan kesihatan serta pelancong yang berkunjung dari semasa ke semasa ke perkembangan tersorok ini yang letaknya bersebelahan tiga segi antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Timur Indonesia. Untuk itu kita berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC membina lebih banyak menara pemancar di kawasan ini. Kerana ianya merangkumi kawasan sekitar seperti Long Miao, Maligan, Iburu dan Ulubul. Ketiga, pembinaan pusat latihan kemahiran Sepitang. Saya rasa sudah tiba masanya sebuah pusat latihan kemahiran diwujudkan di kawasan kami ini untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi berikutan pembangunan pesat pelbagai sektor industri seperti gas, amonia, sogip dan juga samur. Ini seiring pendekatan belanjawan 2023
mengupayakan latihan pendidikan teknikal dan vokasional TVET sekaligus mengelak penghijrahan ke bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu dan juga Kuala Lumpur. Keempat, isu kemudahan kesihatan. Sepitang berharap mendapat agihan daripada peruntukan sebanyak RM30 juta dalam belanjawan 2023 ini bagi memperbanyakkan kemudahan klinik, bank dan mahkamah bergerak di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak untuk menyediakan kemudahan klinik di beberapa perkampungan jauh terpencil di kawasan kami. Kelima, isu hakisan jalan dan tebing sungai padas di kawasan Dun Lumadan, iaitu salah satu daripada 2 kawasan Dun dalam Parlimen Sepitang. Ancaman hakisan jalan dan tebing sungai di kawasan ini amat serius dan memerlukan tindakan segera pihak berkuasa. Antara jalan terjejas teruk ialah Jalan Kampung Luagan Senginan, Betanduk, Lubak, Lupak, Tuhu Lupak, Gadung, Kampung Labi, Lalangut, Suasa, Kaundu, Pintas dan Berumbai. Selain jalan raya, tebing sungai padas berdekatan. Jalan di kampung-kampung tersebut juga mengalami hakisan teruk dan dikhawatirkan boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya dalam jangka masa panjang. Keenam, isu jalan sempit tersesak juga menjadi masalah di beberapa kawasan di Sepitang. Sehubungan dengan itu, kita meminta pihak JKR untuk melebarkan bahu di kiri dan kiri dan kanan jalan raya dari Kampung Lajau ke Kampung Kebajang dalam kawasan Dun Lumadan. Pelebaran bahu jalan ini penting untuk memudahkan pengguna ataupun penduduk meletakkan kenderaan, terutama sekali ketika berlaku kecemasan atau mengadakan sebarang majlis kenduri kendara. Datuk Yang Dipertua, dari Sabah negeri di bawah Bayu, saya sekali lagi mengucapkan rasa syukur dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan atas imbuhan buah tangan dan kabar gembira yang dibawa dalam belanjawan 2023 ini. Kami seisi negeri di seluruh pelosok tempat dari Simpang Mengayau di Tef of Borneo hingga ke Sepitang di sempadan Brunei, Kalimantan, Sarawak mengharap sungguh-sungguh agar belanjawan ini menjadi realiti dan manifestasi, bukan fantasi atau imajinasi semata-mata. Kepada Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Sepitang berteguh pendirian di belakang kepimpinan Amat Berhormat Tambun sebagai nakhoda dinamis kita yang sentiasa bingkas, bergerak tangkas dan pantas mengemudi pelayaran, mengharung cebaran yang mampu mendepani gugatan di gelanggang politik. Dari Senumin sampai Lumadan, jalan-jalan mencari taraf, terjamin kuat kerajaan perpaduan tempat rakyat bergantung harap. Demikianlah harapan tinggi kami setinggi Gunung Kinabalu dan impian seluas lautan Cina Selatan untuk sederap langkah bergerak seiringan membangun negeri seperti mana di tanah semenanjung ini. Dengan kestabilan politik dan keteguhan pimpinan yang ada pada hari ini, kami yakin lagi percaya bahawa di hujung perjalanan ini akan ada cahaya bersinar terang, insya-Allah. Sekian, Sepitang menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wahai Yang Dipertua yang bijaksana, bagilah masa yang secukupnya. Jangan sekat waktu berbicara sampai masa berhenti juga. Saya turut simpati dan ucap taziah pada mangsa-mangsa banjir di negeri-negeri yang dilanda banjir, khususnya negeri Johor, Pahang dan sebagainya. Semoga mereka bersabar menghadapi musibah ini. Alhamdulillah, khidmat Malaysia yang ditubuhkan oleh PAS dan juga Jabatan Amal Dewan Pemuda PAS Pusat telah menghantar para petugas sukarelawan untuk membantu mangsa-mangsa banjir, mencuci rumah, masjid, dewan orang ramai, sekolah dan sebagainya. Tahniah dan terima kasih. Dan saya ingin mengajak ahli parlimen yang lain, Hulu Langat ke, tak ada, Jelutong ke dan sebagainya. Mari sama-sama kita membantu mereka di Johor ataupun di Pahang. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li amil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam. Jadi hari ini para pembangkang yang berperanan sejak di awal sidang membahaskan untuk tujuan mengimbangkan peranan di parlimen dan juga berkhidmat membantu rakyat dalam bentuk apa sahaja yang mampu kita sumbangkan pada mereka, dan kepada kerajaan kita bertindak untuk memberi nasihat
sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Cuma lenggok bahasa yang kita gunakan, kadang-kadang di setengah-setengah kita berucap menggunakan bahasa balaghah, mantik dan sebagainya dalam bentuk sindiran, dalam bentuk teguran, nasihat dan sebagainya. Maka sebagai pihak kerajaan dan pemimpin adalah menerimanya dengan penuh sabar. Jangan ambil hati. Salah satu di antara polisi dalam kerajaan Madani ialah adil. Dan saya nak ingatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dengan izin, inna ahabban nasi ila Allah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadan nasi ila Allah wa ab'adahu minhu majlisan imamun jair. Maksud sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Justru berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. Tadi Sungai Petani ada menyebut kononnya kerajaan negeri yang diperintah oleh PN juga tidak memberi peruntukan kepada wakil rakyat yang lain. Saya nak beritahu, Kelantan sehingga sekarang masih lagi memberi peruntukan kepada semua adun, tak kira pembangkang, tak kira kerajaan. Terengganu sehingga hujung tahun 2022 masih ini saya tak pasti, tak dapat maklumat, juga memberi peruntukan yang sama kepada semua adun kerajaan dan adun pembangkang. Begitu juga negeri Kedah, negeri Sungai Petani, negeri Tuan Speaker, juga memberi peruntukan yang adil kepada semua pembangkang dan semua adun kerajaan. Pahang dulu bagi, sekarang tak bagi. Kalaupun kerajaan hari ini tak sanggup nak tiru Kelantan, Terengganu, Kedah, tirulah Perak yang turut memberi peruntukan yang sama adil dengan pembangkang dan juga kerajaan. Tahniah Perak, terima kasih Perak. Tirulah Johor, saya dimaklumkan oleh Mersing. Johor juga memberi peruntukan yang adil kepada kerajaan dan juga kepada pembangkang. Jadi tirulah negeri-negeri yang sedemikian, kerana kita mahu bersifat adil kepada semua rakyat, tak kira parti, tak kira agama, bangsa dan negara. Jultung, saya tak bagi jultung, minta maaf. Lain kali. Saya tak kata apa-apa pun. Nak tanya soalan saja. Tak payah. Okey. Yang kedua, saya nak sentuh tentang peranan guru kafah dan apa kebajikan yang boleh kerajaan bantu untuk menaikkan taraf guru kafah, iaitulah guru yang besar baktinya dalam membentuk murid yang cemerlang dalam bidang agama di dunia dan akhirat. Mereka ini merupakan kelompok pendidik yang menerap pendidikan asas agama seperti pembelajaran Al-Quran dan asas fardu ain. Jumlah guru kafah seluruh negara sehingga sekarang 35,000. Jumlah murid lebih kurang 1.2 juta lebih. Jumlah sekolah 5,943 dan jumlah kelas 53,101. Guru kafah dulu dapat allowance 1,000 sebulan. Alhamdulillah, kerajaan hari ini menaikkan 100 menjadikan 1,100. Namun masih lagi tidak menepati gaji minimum yang disarankan oleh kerajaan 1,500. Guru kafah dilantik dalam kalangan mereka yang mempunyai kelulusan pendidikan Islam berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Ada yang berkelulusan diploma, ada degree dan sebagainya, ada STPM, ada SPM Pak Sanawi dan sebagainya. Namun mereka dilantik secara kontrak oleh agensi pelaksana negeri, iaitulah pihak berkuasa agama negeri mengikut jumlah kota yang diluruskan oleh Kementerian Kewangan dari masa ke semasa. Selaku kelompok pendidik yang banyak jasanya dan sekian lama penglibatannya telah bermula semenjak 30 tahun yang lalu, sewajarnya kebajikan guru-guru ini, begitu juga pegawai-pegawai penyedia kafah yang masih berstatus Contract of Service Grade S19 diberi perhatian. Permasalahan utama yang melingkari kebajikan guru-guru dan para pegawai ini adalah apabila perjawatan ini tidak disandarkan kepada mana-mana skim perkhidmatan awam persekutuan maupun skim pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi kerajaan kena ambil langkah yang proaktif untuk membantu warga kafah ini supaya mereka sama ada dinaikkan taraf menjadi guru tetap dan berpencen kerana sumbangan besar mereka kepada
anak-anak umat Islam di negara ini. Yang kedua, saya mencadangkan kepada kerajaan Madani untuk memberi bantuan buku teks percuma kepada pelajar-pelajar sekolah rendah agama rakyat dan juga menentukan kadar yuran yang berpatutan yang seragam di seluruh negara. Sekolah-sekolah rendah agama mengenakan yuran bulanan yang tidak seragam antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ibu bapa juga diminta membeli buku-buku teks yang juga tidak seragam di antara sekolah-sekolah agama rakyat. Bayangkan kalau ibu bapa berpindah tempat lain, hantar anak sekolah agama lain, buku dah lain, kena beli yang lain. Sudah tentulah mereka tidak mampu. Anak di bawah tanggungan pula 5-6 orang yang dihantar ke sekolah agama rakyat. Sebab itulah sudah tiba masanya untuk semua sekolah-sekolah agama rakyat dibekalkan buku teks percuma yang boleh digunakan oleh anak-anak umat Islam dari masa ke semasa, dari tahun ke tahun. Yang ketiga, allowance imam dan bilal. Kita kena hargai imam-imam masjid, juga pegawai yang bertugas pada masa di masjid. Apa salahnya kerajaan juga memikirkan untuk menaikkan taraf jawatan imam di seluruh negara supaya tetap dan juga berpencen. Imam ni penting. Kalau tak ada imam, sebagian jemaah pun tak boleh. Kalau tak ada bilal, macam mana? Tak ada siapa nak longkan azan. Kalau tak ada noja ataupun siap, siapa nak bersihkan tandas, siapa nak tutup lampu api dan sebagainya, siapa nak tutup pintu masjid, pagar dan sebagainya. Justru mereka juga raja akan fikir untuk supaya mereka diberi jawatan yang sesuai dengan kelayakan mereka, sesuai dengan tanggungjawab mereka. Yang keempat, allowance pengurusi JPKK atau ketua kampung. Pada saya kadang-kadang allowance yang dibayar tidak berbaloi dengan tugas jaga kampung. Satu kampung kadang-kadang 1,000, 2,000 penduduk, tapi allowance-nya tak berbaloi. Justru kerajaan akan fikir untuk memberi allowance yang setara dengan tugas mereka. KWSP, ini isu yang sering disebut oleh semua yang berucap waktu sidang bajet dan sidang titah ucapan tuanku. Saya mencadangkan supaya berilah peluang kepada para pencarum untuk supaya mereka boleh mengeluarkan dengan kadar yang berpatutan dan bersasar. Mereka bukan nak tambahan caruman 500, itu pun terima kasihlah boleh bagi. Tapi yang mereka nak, mereka boleh mengeluarkan KWSP di akaun 1 dan 2 sebanyak lebih kurang 10,000 ataupun ke atas supaya mereka boleh mengimbangi kos sara hidup yang membebankan mereka. Harga barang yang tinggi mengganggu kehidupan mereka. Minur rahmah yang diperniakan oleh kerajaan tidak mampu mengurangkan kos sara hidup yang ditanggung oleh mereka. Saya nak bagikan dalam masa yang tinggal seminit lagi. Pertama, isu tempatan. Pekan Kuala Kurau tidak ada dewan orang ramai atau dewan serbaguna. Penduduknya padat tetapi tidak ada kemudahan dewan orang ramai. Penduduk kampung, sekolah-sekolah, NGO dan banyak pihak bermasalah apabila ingin menganjurkan sebarang program. Saya dipahamkan isu tapak tidak ada masalah. Harap pihak kerajaan, KPKT atau agensi kerajaan yang berkaitan ambil berat isu ini. Yang kedua, jadikan Parit Bunta, Parlimen saya sebagai destinasi pelancong. Ban pecah sentiasa dikunjungi ramai pelancong-pelancong di Pulau Perak dan Parit Bunta sendiri. Hujung minggu penuh sesak. Mohon Kementerian Pelancongan membuat lawatan ke ban pecah untuk tengok sendiri dan dipun naikkan taraf supaya lebih selesa dengan kemudahan-kemudahan awam. Sebab Parit Bunta juga menggamit tarikan pelancong dengan kari sembilangnya dan sebagainya. Kalau tuan-tuan datang Parit Bunta, call saya, kita hidang minur rahmah wal mawaddah dengan kari sembilang. Yang kedua, saya ingin mencadangkan supaya menaikkan taraf dan melebar persimpangan jalan masuk ke jalan perusahaan FT 3149 Parit Bunta daerah Krian Perak. Kemudian menaikkan taraf dan menurap semula jalan masuk ke pusat bandar di jalan perusahaan FT 3149 daerah Krian Perak. Menaik taraf jalan Ipoh Batuus dari Simpang 4 Parit Bunta ke Sungai Boga daerah Krian. Juga menaikkan taraf longkang konkrit Pekan Kuala Kurau, Jalan Baganserai Kuala Kurau FT 075 Kuala Kurau Perak Darul Ridwan. Yang akhir sekali, mohon dikaji agar peruntukan kerja-kerja menaik taraf dan selenggara disalurkan kepada JKA negeri dan dilaksanakan oleh JKA daerah berdasarkan beberapa aduan awam dan rungutan kontraktor tempatan adalah lebih baik kerja-kerja dilaksanakan oleh JKA daerah manakala pihak konsesi yang dilantik hanya fokus pada kerja-kerja selenggaraan rutin mengikut skop kerja yang diberikan saja. Ini dapat meningkatkan ekonomi penduduk tempatan dan peluang pekerjaan di mana kontraktor yang akan melaksanakan kerja secara sebut harga yang ditawarkan oleh JKA daerah adalah kontraktor tempatan. Pekerja terdiri daripada penduduk tempatan dan hardware juga dibeli dari kedai-kedai tempatan. Penjimatan kos dapat dilaksanakan kerana kos kontraktor tempatan jauh lebih rendah daripada kos yang dilaksanakan oleh pihak konsesi. Kerana kontraktor tempatan perlu menyebut harga dan bersaing untuk mendapatkan kerja yang ditawarkan berbanding pihak konsesi yang dilantik menggunakan pakar
kadar harga yang dimeterai dalam requirement kontrak dengan penjimatan kos. Dan sekali lagi, akhir sekali, terus. Nasib petani seperti penanam padi, getah sawit sering disebut dan diperhatikan oleh banyak kali parlimen yang mengucap begitu di kerajaan. Bagaimana pula dengan pekebun kelapa? Saya orang Bagan Datuk, kelapa banyak. Tadi kata padi ni masuk kelapa pula. Padi dah disebut, kelapa tak ada orang sebut. Lah, kawan-kawan tunggu lama. Tolong last. Nak habiskan ni, satu ayat. Last. Kebanyakan kelapa yang sebahagiannya bergantung pada hasil kelapa selain tanaman sampingan seperti pisang dan sebagainya. Pekebun kelapa di Bagan Datuk terutamanya sahabat bernam di Selangor juga perlu pembinaan. Saya orang Bagan Datuk, Timbalan Perdana Menteri orang Bagan Datuk, tapi dia tak pernah sebut hal kelapa. Saya sebut, tak apa. Akibat harga pasaran yang tidak mampu menampung sara hidup, mereka tiada pilihan, terpaksa menukar status tanam kelapa dan sawit. Risikonya, kita akan mengalami kekurangan bekalan kelapa, terutamanya di musim-musim perayaan. Nak buat rendang, nak buat lemang, semua guna kelapa. Dan terpaksa import kelapa dari negeri jiran. Harga sudah tentulah lebih mahal dibanding dengan kelapa tempatan. Mohon Menteri Pertanian fikir tentang masalah pekebun kelapa di Bagan Datuk, Sahabat Bernam, Tanjung Karang, Kuala Selangor dan sebagainya. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Saya jemput Putatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, perkara pertama yang ingin saya sentuh pada perbahasan kali ini adalah berkenaan dengan jalan raya di Sabah. Rakyat Sabah amat mengalu-alukan pengumuman peruntukan 20 bilion ringgit bagi pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak. Maka dengan adanya dana sebanyak 20 bilion ringgit itu adalah menjadi harapan kami rakyat Sabah untuk melihat pelaksanaan baki 20 daripada 35 pakej dalam fasa 1 lebuh raya Pen Borneo Sabah dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Dan untuk mempercepatkan pelaksanaan Pen Borneo Highway Sabah fasa 1 ini, saya ingin mencadangkan agar dipertimbangkan pengecualian kepada sesi value assessment terhadap pakej-pakej yang berkenaan kerana proses ini telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Dengan pengecualian ini adalah dijangka dapat menjimatkan sekitar 4 hingga 5 bulan tempoh memuktamadkan kerja reka bentuk. Saya juga berharap agar dana ini dapat disalurkan pada tahun ini juga bagi membolehkan pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo Sabah dapat dibuat awal dan juga akan melibatkan kontraktor-kontraktor tempatan Sabah yang berwibawa dan berkeupayaan. Selain daripada lebuh raya Pen Borneo, pagi tadi semasa sesi soalan lisan, saya tertarik dengan jawapan Timbalan Menteri Kerja Raya Malaysia berkaitan dasar zero potholes. Justru, saya juga ingin memohon agar dipertimbangkan tambahan peruntukan untuk penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan di Sabah yang amat memerlukan kerja-kerja penambahbaikan, terutamanya jalan di laluan Tamparuli Ranau dan Kinabatangan Lahad Datu. Perkara kedua yang ingin saya sentuh pada petang ini ialah berkenaan dengan arahan perbendaharaan 182 atau singkatannya AP 182. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas pengiktirafan terhadap Jabatan Kerja Raya Sabah dan Jabatan Pengairan Saliran Sabah sebagai jabatan teknik di bawah AP 182 pada 4 Januari 2023. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas penurunan kuasa projek pembangunan bernilai sehingga 50 juta ringgit kepada kerajaan negeri. Saya percaya peruntukan pembangunan bernilai 50 juta ini dapat dilaksanakan dengan pantas dan efisien. Justru saya mencadangkan agar kesemua peruntukan bagi projek-projek pembangunan bernilai sehingga 50 juta ringgit yang telah diluluskan perlu disalurkan sepenuhnya kepada Kementerian Kewangan Sabah. Ini bagi memastikan kerajaan negeri bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan projek pembangunan tersebut. Sekiranya perkara ini tidak dilaksanakan, senario kelewatan projek pembangunan tetap boleh berlaku walaupun dengan pengiktirafan JKR Sabah sebagai jabatan teknik.
Prosedur perolehan yang berkaitan perlulah diselaraskan bagi mengelak kelewatan agar pelaksanaan projek pembangunan dapat dijalankan dengan lancar. Seterusnya, penurunan kuasa menandatangani surat setuju terima ataupun SST dan kontrak bagi semua projek pembangunan bernilai sehingga 50 juta ringgit. Juga mestilah daripada Kementerian Kewangan Sabah dan tidak lagi daripada menteri di Kementerian Pelanggan. Beralih kepada sudut kesihatan pula, saya memohon agar Kerajaan Persekutuan memberi keutamaan dan meneliti semula keperluan kesihatan yang mendesak di Sabah. Seterusnya, mempercepatkan permohonan menaik taraf 287 klinik daif dan 39 buah klinik tidak daif tetapi tidak selesa diduduki. Seterusnya, saya memohon agar Kementerian Kesihatan Malaysia meneliti cadangan pertambahan keluasan klinik kesihatan putatan yang saban hari semakin sesak. Dan beralih lagi ke aspek pendidikan pula, saya memohon agar bajet yang diperuntukkan kepada pendidikan akan terus memberi tumpuan dan keutamaan kepada isu-isu kritikal pendidikan di Sabah yang melibatkan aspek-aspek berikut. Pertama, penggantian atau menaik taraf sekolah uzur dan daif. Dalam usaha penggantian sekolah uzur dan daif, saya memohon agar garis panduan EPU bagi perancangan bangunan dapat disemak dan disesuaikan dengan keadaan di Sabah kerana keluasan penggantian sekolah usang dan daif sekarang banyak sekolah yang tidak menepati ketetapan minima garis panduan EPU tersebut. Ini menyebabkan sekolah-sekolah daif tersebut tidak tersenarai dalam projek menaik taraf ataupun penggantian. Seterusnya, menyegerakan pembinaan dan penyiapan sekolah baru bagi menyelesaikan isu 23 buah sekolah tumpang di Sabah. Saya juga ingin menarik perhatian kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memasukkan permohonan menaik taraf bilik kuliah dan kolej kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah pada tahun ini kerana keadaannya yang agak mendesak. Begitu juga dengan permohonan pendawaian semula bagi sekolah kebangsaan contoh petagas yang berada dalam Parlimen Putatan. Seterusnya, berkenaan dengan isu kemiskinan perumahan, saya memohon agar peratusan agihan peruntukan yang lebih besar dari kementerian-kementerian yang berkaitan bagi tujuan berikut. 1. Projek pembaikan luar bandar dan program-program pembasmian kemiskinan. Ini termasuklah membaik pulih rumah di luar bandar, penyelenggaraan perumahan awam kos rendah negeri, program perumahan rakyat dan program perumahan rakyat disewa untuk di daerah Putatan dan kawasan Sembulan Tanjung Aru yang berada dalam Parlimen Putatan. Tuan Yang di-Pertua, nampaknya saya ada masa yang lebih. Sebelum saya menutup perbahasan saya kali ini, secara kesimpulannya, saya ingin memohon agar perhatian tinggi dan komitmen dapat diberikan kepada usaha untuk mengatasi jurang wilayah di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Konsep jurang wilayah mesti dijadikan naratif utama pelaksanaan terpenting dalam menegakkan keadilan sosial selaras dengan konsep Malaysia Madani. Dengan tercapainya usaha merapatkan jurang wilayah ini, maka hasrat Malaysia Madani itu akan dapat dirasai oleh seluruh rakyat negara kita yang kita cintai. Tuan Yang di-Pertua, Putatan mohon menyokong. Terima kasih, Putatan. Saya jemput ke Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi kesempatan kepada saya, Paman, untuk turut membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan Belanjawan 2023. Apa yang boleh saya simpulkan dalam belanjawan pada kali ini, di mana yang telah diutarakan oleh rakan-rakan ahli Parlimen Perbankan yang lain, bahawa belanjawan kali ini bersifat berat sebelah kepada perbankan malah lebih bersifat politik balas dendam
selain menafikan hak ahli parlimen perbankan untuk mendapatkan peruntukan yang sama rata. Bajet kali ini, kalau kita melihat, ianya tidak menyeluruh dalam membantu rakyat khususnya Bumiputera dalam pendekatan kerajaan untuk memelihara kepentingan Bumiputera. Tidak banyak disentuh dalam ucapan bajet pada kali ini. Tuan Yang di-Pertua, saya suka menyebut berhubung dengan pembatalan hutang Felda. Kerajaan hari ini telah membatalkan penghapusan hutang Felda berjumlah RM8 bilion yang diperkenalkan semasa pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Sudah pasti seramai 112,000 lebih peneroka Felda di seluruh negara yang majoritinya adalah golongan B40 yang di kalangan Bumiputera orang Melayu akan terkesan dengan bebanan hutang yang tidak bersudahan dan tiada penghujungnya. Berita kegembiraan menanti warga Felda sudah pasti hancur apabila penghapusan hutang Felda ini dibatalkan tanpa kajian maupun melibat urus yang secara keseluruhannya. Ini bukan isu politik tetapi isu rakyat. Apakah rasionalnya penghapusan hutang Felda ini dihentikan sedangkan warga Felda amat-amat memerlukan inisiatif ini dengan kos sara hidup yang semakin melonjak tinggi? Dan apakah usaha kerajaan dalam membantu warga Felda dalam keadaan Felda sendiri perlu membayar hutang balik kepada Kementerian Kewangan? Dan saya amat kesal apabila dalam bajet kali ini isu Felda juga tidak disentuh selain penggunaan tanah untuk plantation sahaja. Datuk Yang di-Pertua, khususnya saya ingin bersuara berhubung dengan isu alam sekitar. Pertama, apa yang mendukacitakan kita adalah bajet kali ini tidak guna pakai belanjawan hijau, iaitulah green budget secara menyeluruh bagi memastikan negara mencapai ekonomi yang mampan alam sekitar dan serius berhadapan perubahan iklim. Perubahan iklim bukan isu yang kecil, tetapi ia merupakan suatu isu yang besar yang memerlukan keseriusan kerajaan yang ada pada hari ini. Melihat saban tahun banyak bencana alam yang berlaku dalam negara kita, termasuklah sama ada tanah runtuh, banjir puing, banjir kilat, banjir yang berlaku di negeri kita, di negara kita pada hari ini, beberapa negeri yang terlibat jerebu, pembakaran dan sebagaimana yang bukan sahaja merecatkan ekonomi negara, malah meragut nyawa rakyat kita. Sehubungan dengan itu, saya menggesa agar kerajaan membentangkan Akta Perubahan Iklim dengan kadar segera bagi membuktikan komitmen kerajaan menangani isu perubahan iklim yang sedang berlaku pada hari ini. Kedua, dalam isu alam sekitar, iaitulah panel solar. Sudah tibanya masanya Malaysia lebih proaktif dan berkehadapan dalam penggunaan tenaga solar demi menyelesaikan polemik isu pemanasan global yang semakin mengancam kehidupan manusia pada hari ini. Dan salah satu jalan keluar menghadapi krisis tenaga bahan api ini iaitulah yang semakin berkurangan. Selain berhadapan dengan tarif elektrik yang semakin melambung tinggi, Malaysia antara negara yang berpotensi untuk pemasangan panel solar bagi menjana tenaga elektrik. Amat rugi sekiranya negara kita melepaskan peluang yang ada ini. Saya cadangkan kerjasama dengan pelbagai institusi seperti sektor perbankan dan koperasi ditingkatkan untuk memperkasakan penggunaan solar sama ada di peringkat domestik, Perbadanan Perusahaan Mikro Kecil Sederhana PMKS maupun peringkat industri. Selain pemasangan panel solar yang perlu diperluaskan di pejabat kementerian, tempat-tempat kemudahan kerajaan, pasaraya, hotel, hatta rumah ibadat, masjid sekalipun, iaitu memperhebatkan lagi konsep wakaf pemasangan panel solar yang ada ini. Saya melihat galakan penggunaan panel solar di kediaman persediaan juga perlu dipergiatkan. Inisiatif pemetaran tenaga bersih NEM yang ditubuhkan sejak 2016
sehingga kini hingga NEM 3.0 mendapat galakan daripada pelbagai lapisan golongan yang ada. Saya melihat dalam bajet pada kali ini tidak dinyatakan secara khusus, iaitulah penambahan peruntukan untuk inisiatif NEM 3.0 ini. Isu lain yang saya ingin bangkitkan berkaitan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan dalam menggalakkan rakyat menggunakan panel solar di kediaman yang ada. Ada yang mengeluh dengan kos pemasangan panel solar yang masih tinggi, walaupun inisiatif NEM 3.0 diperkenalkan. Saya menyambut baik bank di negara kita seperti Bank Rakyat yang telah bekerjasama dengan syarikat pembekal panel solar bagi memudahkan urusan pemasangan panel solar di kediaman. Namun begitu, dengan inflasi yang dihadapi oleh negara pada hari ini dan kos sara hidup yang tinggi, tidak mungkin rakyat mampu untuk menambahkan beban hutan dengan membuat pinjaman di bank untuk pemasangan panel solar ini. Oleh itulah wajar sekiranya kerajaan mewujudkan subsidi pemasangan panel solar di kediaman pada masa yang akan datang ini. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berhubung dengan keterjaminan makanan. Dalam intipati bajet 2023, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM20 bilion, iaitulah termasuk projek jaminan sekuriti makanan, antaranya melalui pelaburan di dalam projek sekuriti makanan sebanyak RM1.3 bilion. Selain itu, kerajaan juga bercadang untuk meneruskan projek community drumming sebanyak RM225 juta yang membantu menampung kos logistik di luar bandar, pengurusan teknologi tepat dan kelestarian pertanian. Namun di sini seolah-olah masih tidak jelas prioriti keutamaan kerajaan terhadap langkah untuk meningkatkan keupayaan sara diri SSL bagi bidang ternakan untuk keperluan domestik, dan kita mempersoalkan sejauh manakah persediaan kerajaan bagi menghadapi kebarangkalian krisis ekonomi yang dijangkakan berlaku di masa yang akan datang ini. Saya mencadangkan agar bank makanan di peringkat negeri maupun negara perlu dibangunkan secara holistik, bukan sahaja membantu pertumbuhan ekonomi negara, malah memastikan rakyat mendapat bekalan yang mencukupi dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang ini. Sekurang-kurangnya negara kita ada stok makanan yang boleh bertahan lama ketika berhadapan dengan sebarang krisis yang berlaku pada hari ini. Seterusnya, yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan peruntukan kepada negeri-negeri yang kurang membangun seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak yang tidak dinyatakan secara terperinci dalam bajet pada kali ini. Banyak projek-projek maupun inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan PN Perikatan Nasional sebelum ini dipotong peruntukan dan ada dihapuskan terus. Ini mewujudkan pembangunan yang tidak seimbang dan jurang sosioekonomi yang tinggi di antara kerajaan negeri yang maju dengan negeri yang tidak maju. Oleh itulah saya amat kesal dengan kerajaan yang ada pada hari ini yang langsung tidak menghormati apatah lagi mengamalkan konsep federalisme. Sepatutnya bajet yang dibentangkan pada hari ini lebih menyeluruh secara adil dan efisien tanpa mengira negeri pembangkang maupun negeri yang dipihak kerajaan. Kefahaman politik yang salah itu perlulah dihentikan segera, kerana kerajaan hari ini kita melihat sepatutnya melakukan reformasi ke arah lebih baik bagi merancangkan ekonomi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang ada pada hari ini. Dengan melakukan perbincangan ataupun libat urus di antara kedua pihak, di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bersama-sama demi kesejahteraan rakyat di negeri masing-masing, bukan mencapuri kuasa kerajaan negeri, menafikan hak kerajaan negeri
dan mewujudkan pertindihan kuasa sehingga merugikan banyak perkara. Dan yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh kerana ramai di kalangan kawan-kawan rakan-rakan daripada Terengganu menyentuh isu royalti Terengganu. Untuk mendapat bayaran daripada hasil petroleum yang diambil daripada perairan Terengganu. Tidak kisah sama ada apa sahaja nama yang diberi, sama ada royaltinya, sama ada wang esang, wang tunai petroleum, ataupun dana kah kerajaan persekutuan, tetapi saya mengharapkan hak rakyat Terengganu dapat dijelaskan, dapat dibayar dan dapat ditunaikan mengikut masa yang telah ditetapkan. Saya rasa tidak adil kerajaan hari ini menyatakan bahawa Kelantan Terengganu tidak layak menerima hasil petroleum sebanyak 5% kerana kedudukan medan pengeluaran adalah terletak di luar 3 batu nautika dari garis air surut wilayah kedua-dua negeri sama ada Terengganu maupun Kelantan. Sedangkan Akta Laut itu yang dibuat pada tahun 2012. Dan untuk makluman Dewan, bahawa waktu perjanjian petroleum 19 masa kawan pada petroleum 1975 dibuat dulu antara negeri langsung tidak menyebut, iaitulah menyentuh dan memasukkan isu 3 batu nautika. Dan oleh itulah Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyebutkan bahawa Ketua Parti YSN ini, royalti ini telah pun diberi kepada Terengganu sejak 1978 lagi, sehinggalah terakhir pada tahun lepas kita mendapat peruntukan yang diberi ini. Oleh itu saya harapkan supaya ianya dapat dilaksanakan seperti mana janji Yang Amat Berhormat Tambung, iaitulah untuk memberi dana royalti apabila dapat kuasa. Dan kita ingat bahawa Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi kamu tidak buat? Amat besar kemurkaan Allah bagi orang yang bercakap tetapi tidak melaksanakan tuntutannya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Saya sebut Kelang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan. Negeri Selangor adalah antara yang penyumbang terbesar KDNK negara. Saya daripada Kelang, kawasan yang mempunyai 3 pelabuhan utama dalam Malaysia. Pendapatan daripada Kelang adalah sangat besar kepada negeri dan juga negara. Apa yang sangat membimbangkan, apabila kita nampak sekarang, Kelang akan dijadi Majlis Perbendaharian Kelang dikategorikan sebagai untuk dijadikan sebagai Majlis Bandaraya Kelang. Sudah ada kelulusan dasar daripada KPKT dan juga negeri. Tapi bagaimanapun, apa yang kita gusar daripada rakyat penduduk Kelang, adakah jalan-jalannya setimpal dengan kemajuan yang dikatakan sebagai bandaraya ataupun parit-parit mereka? Kita nampak disebabkan ada pelabuhan yang besar, trafik di situ dengan kegunaan kenderaan yang berat begitu banyak sekali. Namun kualiti jalan di sana amatlah rendah. Sentiasa rosak, sentiasa ada lopai. Dan kematian penunggang motosikal adalah antara yang tertinggi di kawasan Kelang. Saya percaya JKIA dan juga JPS patut memberi tumpuan utama dalam hal ini. Memandangkan bukan setakat saja kawasan ini apabila dikatakan sebagai bandaraya, kita sedar melebihi 1 juta penduduk mesti ada di situ baru boleh bergelar sebagai bandaraya. So maka Kelang antara bandar yang vibrant, yang patut telah menyumbang, tapi adakah kerajaan sebelum ini Putrajaya 15 tahun telah anaktirikan kerajaan negeri Selangor. Saya harap bajet ini diberi tumpuan khusus kepada negeri Selangor, khasnya di kawasan Kelang. Tuan Yang di-Pertua, satu isu lagi adalah isu warga asing, peniaga warga asing. Di kawasan seperti Pasar Besar Meru, kini telah dimonopoli oleh warga asing. Peniaga-peniaga dari adalah sebenarnya kita nampak rata-ratanya parking semua dah penuhi lah kat warga Rohingya. Kalau tunggu masa selayang tu in making in Meru, Kelang.
Saya tak nampak KDN maupun majlis maupun KPKT, mana-mana agensi turun padang untuk menyelesaikan perkara ini. Rakyat sedar. Ramai yang menunggu untuk peluang perniagaan. Tapi warga asing bukan setakat nak bekerja, tapi mereka jadi taukid. Sampai bila kita nak toleransi? Sampai bila? Saya tak tahu. Saya harap KDN akan ambil tindakan tegas kepada mana-mana pihak. Dalam pada itu juga, saya harap MACC sendiri turun. Sekiranya ada salah guna kuasa daripada mana-mana agensi, tolong ambil tindakan. Dalam pada itu juga yang dipertua, seperti mana tadi saya kata, tentang jalan dan juga longkang. Perlu diambil kira, sentiasa kita ada apabila beritahu ini jalan persekutuan, ini jalan negeri, ini jalan majlis. Rakyat tak tahu. Air hujan dia tak tahu mana satu longkang nak jalan. Ini sebab agensi di antara jalan maupun parit sentiasa mereka berdola-dalik. Dan wakil rakyat kita pula akan menjadi tempat punching bag oleh rakyat nanti. Sampai bila? Patut ada koordinasi antara agensi-agensi berkaitan, pegawai-pegawai yang berkaitan, bukan untuk urusan sebagai ahli parlimen maupun kawasan wakil rakyat. Kita panggil semua agensi duduk dan berbincang. Sampai bila kita nak mengedukatkan mereka ni? Sepatutnya mereka sedar tugasan-tugasan mereka. Saya harap KPKT bersama dengan agensi seperti JKR, JPS dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, dapat berduduk sama dan menyelesaikan perkara-perkara ini. Apabila berlaku satu isu, patut mereka repair dan claim kemudian, bukan tolak dan tolak dalih begitu. Itu antara yang isu saya nak bangkitkan. Seperti mana saya nyatakan, Kelang bandaraya, nak jadi bandaraya. Hospital Kelang, kalau yang dipertua, kalau mana-mana orang datang melawat, ia akan macam nampak dunia keadaannya ketiga. Hospital kalau kita katil masuk dalam, tempat jalan kaki sudah penuh dengan katil. Nak tunggu masa begitu lama. Parking tak ada. Memang ini isu yang bangkitkan begitu lama. Tapi di Kelang, masyarakat penduduk bertambah dan tambah dan tambah. Hospital kita tengok masa menunggu terlalu lama bagi rakyat. Dan kita nampak kaki tangan tak cukupi. Kita nampak wad tak cukup, katil tak cukup. Dan akhirnya ada cadangan untuk nak bina satu lagi hospital di Kapar. Kerajaan negeri telah pun mewartakan tapak tersebut. Sehingga hari ini tidak ada kemajuan. Sebelum ini seperti mana saya katakan, anak tirikan negeri Selangor, maklumlah. Yang amat berhormat Perdana Menteri, saya harap sayang dengan Selangor, akan ada nanti peruntukan khas untuk membina hospital Kapar. Yang dipertua, Datuk yang dipertua, Kelang juga ada kawasan yang mana dikata Bandar Bukit Kelang. Kita ada juga Bandar Bukit Raja, yang mana rata-rata ini adalah bandar yang paling canggih, paling dirancang dengan begitu baik. Tapi banjir juga. Saya tak tahu bagaimana bandar botanik, bandar ambang botanik, bandar seperti Bandar Bukit Raja, yang mana menelan bilion projek itu, tapi banjir. Adakah perancang kita tidak begitu mendapat pendidikan? Adakah JPS atau JK ini semua kena siasat? Kita tabligh kata setiap kali kata this is act of God. Enough. Dengan izin Datuk yang dipertua. Setiap kali kita kata ini adalah Tuhan tolong, hujan yang lebat tolong. Saya percaya kita ada di mana ada masalah-masalah yang patut dialusi, patut disiasat. Kalau ada masalah daripada mana-mana agensi atau pegawai terlibat, patut memberi ada tindakan, segera dipatut diambil. Yang dipertua di Bukit Raja, di Parlimen Kelang, Bandar Bukit Raja telah dibangunkan sudah hampir 20 tahun. Lebih daripada 20,000 rumah ada di situ. Ada 7 tapak sekolah ada. Sampai hari ini tiada rancangan untuk membina mana-mana sekolah di kawasan Bukit Raja. Sedangkan kita nampak penduduk yang paling banyak duduk di Bukit Raja, mereka hantar anak ke kawasan Bandar Kelang, pergi Kelang Utama, pergi ke Kapar, pergi ke Meru. Tapi sendiri kawasan ada 7 tapak, tapi tak ada perancangan. Tapi saya dengar baru-baru ini ada rancangan untuk membina sekolah tambahan ataupun sekolah menengah di kawasan Meru. Sedangkan penduduk yang ramai adalah duduk dalam kawasan Bukit Raja. Saya percaya ini adalah antara strategi daripada pihak
kerajaan yang dahulu sebelum kita, mereka nak membawa kepada kepentingan masing-masing atas politik, sudah lancang begitu. Kita tidak boleh semata-mata kata ini perancangan daripada PPD, ini perancangan daripada sini dan sana. Sebab kita tahu dari dulu lagi kita telah dianaktirikan. Kita kena akui. Seperti mana saya kata, di Kota Kemuning, di mana saya juga adalah adun Kota Kemuning. Di adun Kota Kemuning semenjak 2002 lagi, banyak permintaan untuk sekolah tambahan, sekolah menengah Kota Kemuning. 2012 kita telah menulis kepada Kementerian Pendidikan ketika itu. Masa itu adalah yang berpagur adalah Menteri Kependidikan ketika itu. Banyak juga ada banyak pegawai telah datang dan pergi. Dan kita nampak pada tahun 2018, iaitu sebelum G14, Menteri Pendidikan telah turun membuat majlis pecah tanah untuk sekolah menengah Kota Kemuning 2. Sebab apa? Mereka sedar Kota Kemuning ini hanya satu SMK saja. Ia membantu kepada kawasan seperti Kemuning Utama, Bukit Rimau, Kampung Bukit Naga, kawasan Lembayung, kawasan yang mana dikatakan seperti pembangunan yang besar seperti Bukit Kemuning. Semua anak, semua belajar di kawasan di mana adalah kawasan Kota Kemuning. Rimbayu juga. Kelang, boleh sikit Kelang? Ya, betul. Tadi saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Kelang, yang mana Kelang menyatakan bahawa Selangor ni adalah merupakan negeri yang menyumbang hampir 25% KDNK dalam negara kita. Contohnya, kalau dalam poket saya ni ada RM1, maksudnya 25 sen tu datang daripada negeri Selangor. Tapi malangnya,